syukur alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izin kurnianya saya dapat menyempurnakan tugasan bagi subjek pengajian Malaysia ini dengan jayanya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang tidak putus-putus asa dalam usaha membantu menyempurnakan tugasan ini, terutamanya kepada pensyarah kami, Puan Daria Joseph Kuriting atas budi bicara beliau dalam memberi tunjuk ajar sepanjang masa tugasan ini dijalankan. Selain itu, saya turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana telah banyak mengulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. Malaysia amat terkenal dengan adanya masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum di Malaysia pada abad ke-19 adalah kesan daripada kolonialisme yang mutlak. Masyarakat majmuk di Malaysia terjadi secara tidak sengaja. Pada abad ke-19, lebih kurang 90% penduduk di tanah Melayu adalah Melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19, penghijrahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai ekoran dasar liberal Inggeris telah mengubah struktur pendudukan asal tanah Melayu. Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik yang dikategorikan mengikut cara hidup, pola penempatan, pekerjaan dan pendidikan. Kaum utama di Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik yang lain. Sebanyak kira-kira 80 kaum etnik terutamanya di Malaysia Timur, antaranya termasuk Baba, Nyonya, Kadasan Dusun, Iban dan sebagainya. Kuala Lumpur. Perpaduan negara asing menjadi topik perbahasan di sekolah. Mungkin ia juga menjadi bahan bualan sesi Toastmaster Club dan sekali-sekala di Parlimen. Kita sama sekali tidak boleh memikirkan isu ini maupun memandang remeh dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia. Perpaduan rakyat adalah asas pengukuhan kestabilan serta kekuatan negara. Kita perlu memastikan program serta dasar yang mensasarkan pencapaian perpaduan negara dilaksanakan secara konsisten dan berterusan. Kita perlu menganjurkan perhimpunan kebangsaan mengenai perpaduan di samping mengadakan acara seperti maraton dan perbarisan mempromosikan perpaduan. Papan iklan yang menggalakkan perpaduan negara perlu diletakkan di setiap penjuru. Begitu juga dengan program bual bicara di radio dan televisyen juga perlu diperbanyakkan untuk menyokong usaha ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selain daripada itu, kita juga perlu mempunyai pasukan cyber yang berdedikasi memantau ruang cyber dan memastikan tidak ada mana-mana pihak yang melanggar prinsip rukun negara dan perpaduan negara. Bermula daripada sekolah lagi, perlu ada perubahan struktur dan dasar yang serius. Sehingga hari ini, sesetengah ahli akademik masih berdebat dan bertikai tentang beberapa perkara berkaitan sejarah negara kita. Sejarah merujuk kepada peristiwa yang sudah berlaku dan tidak boleh dipindah. Kita hanya boleh terima, belajar daripadanya dan ingati fakta. Kemudian melangkah ke depan untuk membina masa depan negara yang lebih baik. Perlulah ada modul mengenai kesetiaan negaraan dalam kurikulum sekolah yang memberi perhatian yang sama rata kepada setiap kaum, agama dan cara kehidupan kita. Kita semua rakyat Malaysia. Kita semua bertanggungjawab membawa perubahan strategik yang akan dapat menyatukan semua kaum di negara ini tanpa bimbang kehilangan identiti, budaya, bahasa, agama atau kepercayaan. Kita juga mesti menyanggah tanggapan stereotip seperti orang India pemabuk, orang Melayu pemalas dan orang Cina kedekut. Kita perlu wujudkan suasana harmoni dalam semua keadaan. Makan bersama di kedai makan. Sejarah mencatat Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman membincangkan Pelan Merdeka di sebuah restoran Cina di Tanjung Malim, Perak. Kita perlu mengajar anak-anak kita dari usia kecil lagi bahawa kita semua rakyat Malaysia. Perbezaan kita cuma bahasa dan agama.
Selain itu, kita juga mesti menyemai dalam jiwa serta sanubari anak-anak akan kepentingan menghormati kaum lain tanpa mengira kedudukan ekonomi atau sosial mereka. Isu perpaduan negara juga perlu dijadikan agenda utama dan turut dimasukkan dalam khutbah serta doa yang dibacakan di majlis agama. Kita perlu teguh bersatu tanpa mengira perbezaan anutan agama atau politik. Perkara ini bukan mustahil untuk dilakukan sekiranya semua kaum bersatu padu dan tidak mempedulikan mana-mana ahli politik yang mahu memecah belahkan perpaduan rakyat di negara ini. Oleh demikian, kita memerlukan pemimpin muda yang dinamik untuk mengemudikan terus agenda perpaduan negara. Di peringkat akar umbi, sikap sederhana memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai perpaduan negara. Sederhana dalam hal ini ialah usaha untuk mengelakkan percanggahan pendapat serta mengekalkan semangat muhibah dalam mengamalkan kepercayaan serta tradisi masing-masing. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Meskipun Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, agama serta kebudayaan yang berbeza masih menguasai urusan harian kita. Dalam hal ini, toleransi serta persepahaman memainkan peranan untuk penyatuan serta perpaduan negara. Kesederhanaan yang saya bincangkan tadi boleh dicapai menerusi kegiatan yang melibatkan semua agama, seperti forum, dialog, dan bengkel. Golongan beria perlu digalakkan untuk menyertai kegiatan seperti ini supaya mereka dapat berinteraksi dengan pemimpin agama untuk mencari penjelasan kepada mana-mana isu yang menimbulkan kekeliruan. Malaysia mempunyai potensi untuk bangkit sebagai negara utama di Asia. Kita sudah mula mengolah langkah untuk mengangkat diri sebagai harimau dunia timur. Bagaimanapun, perlu diingat, ini akan hanya boleh dicapai sekiranya semua rakyat Malaysia bersatu. Jangan lupa, kekuatan Malaysia ialah keperbagaian yang wujud sekian lama. Negara kita unik dan keharmonian masyarakat sudah beberapa kali diuji menerusi protes, rusuhan, dan banyak lagi peristiwa yang amat dikesalkan. Kita perlu menjadikan perpaduan negara teras kehidupan dalam melangkah untuk mempertabatkan Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat. Dan terdapat beberapa video temulama dari rakyat Malaysia mengenai kehidupan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Hai, nama saya Syara, berumur 23 tahun dan kini menetap di Tambunan, Sabah. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk mengongsikan sedikit maklumat yang saya tahu mengenai perpaduan asas keharmonian di Malaysia. Bagi soalan yang pertama, apakah pandangan Anda mengenai perpaduan masyarakat? Bagi pandangan saya, Malaysia memiliki komposisi penduduk yang terdiri daripada kepelbagaian kaum, budaya, dan bangsa. Hubungan harmoni yang terjalin ini sesama kaum akan mengukuhkan lagi kedaulatan dan mereka kurang mengenali, kurang memahami, dan kurang menghormati karena mereka mempunyai perbezaan yang sangat besar, terutamanya apabila mereka mempunyai perbezaan agama. Tapi pada masa sekarang, rakyat Malaysia mampu menghormati antara sesama, mampu memahami dan mengenali antara sesama ini, sesama kaum akan mengukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara untuk mencapai status negara maju seperti negara-negara lain. Untuk soalan yang kedua, kehidupan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai pelbagai kaum, bangsa dan agama seperti Cina, Buddha, Cina, Melayu,
dan India, dan lain-lain lagi. Dan kita juga ada perayaan seperti Hari Raya, Hari Christmas, Tahun Baru Cina, dan juga Deepavali. Kita ada agama Kristen, Muslim, Buddha, dan lain-lain lagi. Kepelbagaian ini akan dapat mengeratkan silaturahim antara sesama. Ini karena kita sebagai manusia akan mengenali orang yang berbilang bangsa, dan kita akan coba untuk mengenali mereka, menghormati mereka, dan ikut serta dalam merayakan sesuatu perayaan, dan dalam masa sama mengeratkan silaturahim. Untuk soalan yang ketiga adalah apakah isu dan cabaran untuk memupuk perpaduan? Banyak isu dan cabaran untuk memupuk perpaduan di Malaysia. Salah satunya ialah laman sosial. Laman sosial ini terbuka kepada semua orang, dan ini menyebabkan ada orang yang salah guna laman sosial untuk menfitnah dan menyentuh sensitiviti perkauman kaum lain. Ada yang menfitnah agama lain. Dengan ini, laman sosial ini mendatangkan keburukan untuk mengeratkan silaturahim antara berbilang kaum. Yang kedua adalah kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Seperti yang kita lihat pada masa sekarang, masih ada sistem pendidikan yang berbeza, di mana sekolah Cina untuk sekolah Cina, sekolah India untuk sekolah India. Tetapi pada masa sekarang kita masih boleh bersekolah di sana, bersekolah di sekolah Cina atau sekolah India. Tapi ketika dahulu, kewujudan sistem pendidikan yang berbeza ini mewujudkan diskriminasi antara kaum. Dan itu saja mengenai isu dan cabaran. Dan untuk soalan yang keempat adalah pemikiran dan kepercayaan. Negara Malaysia yang mempunyai kepelbagaian. Kesimpulan berdasarkan keseluruhan yang telah kumpulan kami nyatakan dalam video tugasan ini ialah perpaduan ialah suatu proses yang menyatu padukan anggota masyarakat dan negara keseluruhannya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat berbentuk ataupun membentuk identiti dan nilai bersama serta satu perasaan yang membanggakan di kalangan masyarakat. Perpaduan memainkan peranan penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara. Sejak merdeka lagi, kerajaan telah memupuk semangat perpaduan demi kehormatan negara kita. Akhir sekali, tanpa perpaduan, kemajuan dan kehormatan negara yang ingin dicapai tidak akan menjadi kenyataan. Sebelum mengakhiri tugasan video kami ini, saya wakil daripada kumpulan saya sekali lagi ingin berterima kasih kepada pensyarah kami, Puan Daria, yang tidak putus-putus membantu kami menyempurnakan tugasan ini. Sekian tugasan video dokumentari dari kumpulan kami, yang mana kami telah membincangkan tentang perpaduan asas keharmonian negara. Terima kasih.